Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Debbie Amanda Padan dalam Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 26 Mei. Sarawak akan terus melaksanakan dasar inklusiviti sosial dalam memastikan setiap lapisan rakyat menerima impak pembangunan setara. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugambas berkata, dengan dasar efektif itu, perpaduan dapat dicapai. Ia terbukti dengan agihan peruntukan 1.5 bilion ringgit bagi setiap bahagian di seluruh Sarawak. Dengan peruntukan sebesar itu, beliau optimis pembangunan dapat dicapai dengan menyeluruh. Bercakap pada Majlis Penutupan Minggu Perpaduan 2023 Peringkat Kebangsaan di Tebingan Kuching, beliau mengingatkan serta berpesan agar dielakkan mana-mana isu yang dapat memecah belahkan perpaduan di negeri ini. Lebih-lebih lagi, isu yang diimport dari luar negeri yang tidak mempunyai kaitan dengan sentimen negeri ini harus dihindar. Lebih 1,000 orang hadir pada majlis penutupan tersebut. Dato' Amar Douglas sebelum itu sempat mengadakan lawatan ke gerai-gerai etnik yang terdapat dalam festival seminggu itu. Sementara itu, Timbalan Premier turut berkata bahawa perpaduan yang kukuh dan rakyat yang bersatu padu merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh Sarawak. Dato' Amar Douglas Ugah berkata, Kerajaan Sarawak sentiasa berusaha menyatupadukan rakyat untuk pembangunan mampan agar dapat memberi manfaat kepada semua golongan di negeri ini. Jelasnya lagi, Sarawak mempunyai 35 kumpulan etnik, maka itu merupakan cabaran besar bagi kerajaan untuk mekalkan perpaduan dan mengelakkan sebarang kemungkinan konflik, namun Sarawak berjaya mencapai perpaduan itu. Dalam pada itu, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah yang turut hadir berkata, kementeriannya bertanggungjawab terhadap agenda perpaduan, seterusnya berkolaborasi dengan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Sarawak serta rakan-rakan strategik berkaitan untuk melaksanakan program Randau Solidariti Komuniti sejak 2020. Jelas beliau lagi, randau ini adalah sebuah program tahunan yang dianjurkan di setiap daerah di Sarawak. Sejak tahun 2020 hingga 11 Mei 2023, sebanyak 58 siri randau telah dikendalikan dalam komuniti setempat yang terdiri daripada pelbagai kaum, etnik dan kumpulan umur. Pada tahun ini, 30 siri randau telah dirancangkan. Justru katanya rakyat Sarawak harus sentiasa memupuk perpaduan dan solidariti dalam kepelbagaian demi kelestarian kesejahteraan komuniti khususnya di Sarawak dan amnya di Malaysia. Konvoi Kembara Sarawak Merdeka, salah satu acara utama sambutan perayaan 60 tahun kemerdekaan Sarawak, bakal menjelajah seluruh negeri bermula Ahad ini di Lawas. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Gerald Rentap Jabu berkata jelajah selama 56 hari itu akan dilepaskan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng di Taman Awam Lawas. Melibatkan lebih 2,000 peserta, konvoi akan melintasi 12 bahagian di negeri ini meliputi jarak lebih 3,000 km dan akan berakhir di Padang Merdeka Kuching pada 22 Julai depan. Bercakap kepada RTM di Kuching, Datuk Gerald yang juga pengerusi jawatan kuasa induk konvoi mendedahkan lebih 1,000 motosikal dan kereta menyertai konvoi tersebut untuk meningkatkan semangat patriotisme serta cinta terhadap negeri dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Setiap bahagian juga akan mengadakan konvoi tempatan bagi memeriahkan kehadiran konvoi utama. Selain penganjuran pelbagai acara, ini termasuklah pameran pembangunan digital, program Sarawak Aktif, Sarawak Kitchen serta program menggunting rambut percuma menerusi program Youth Got Talent. Sambutan ulang tahun kemerdekaan Sarawak tahun ini bertemakan Sarawak Maju Makmur. Perlumbaan berbasikal Kuala Baram 2023 dianjurkan oleh Majlis Bandara Miri dengan kerjasama Kelab Berbasikal Masterpiece dijadualkan bermula pada 29 hingga 30 Julai depan. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sebastian Ting berkata, perlumbaan ini dilihat berpotensi menjadi acara tahunan di bawah kalender acara pelancongan Miri. Katanya program sebegini boleh menjadi acara pelancongan dengan usaha yang konsisten dari penganjur acara, misalnya untuk mengadakan perlumbaan itu setiap tahun serta sokongan padu daripada pelumba basikal tempatan dan luar negara. Beliau juga optimis bahawa dengan usaha bersepadu yang dilakukan oleh semua pihak, perlumbaan ini akan dapat dikekalkan dan boleh menjadi salah satu acara pelancongan di bawah kalender acara pelancongan Sarawak. Beliau berkata demikian pada Majlis Pra-Pelancaran Perlumbaan Berbasikal Kuala Baram 2023 di Miri. Perlumbaan berbasikal Kuala
Sabram 2023 merupakan salah satu inisiatif Majlis Bandaraya Miri dalam mempromosikan gaya hidup sihat yang memberi tumpuan kepada peningkatan kualiti hidup kesejahteraan rakyat Miri. Di samping itu, ia juga adalah selaras dengan matlamat pembangunan mampan SDG yang berkaitan dengan pembangunan Majlis Bandaraya Miri dan pelaksanaan rangka kerja bandar karbon rendah. Tambah beliau, sebuah bandar rendah karbon telah terbukti memanfaatkan kesihatan awam, ekonomi dan persekitaran hidup yang sihat. Perlumbaan tahun ini dijangka menarik 1,000 penunggang basikal tempatan dan luar negara. Polis Miri berjaya menumpaskan aktiviti pengedaran dadah di 2 tempat berasingan di Miri pada Rabu lepas, melibatkan nilai keseluruhan rampasan dadah berjumlah RM449,124. Ketua Polis Daerah Miri, Alexander Nagacabu, memberitahu dalam serbuan pertama kira-kira pukul 11.30 pagi, seorang lelaki tempatan dan seorang lelaki warga asing berusia antara 33 hingga 40 tahun ditahan di Jalan Ulunia di Miri. Turut dirampas 1 paket plastik lut sinar dan beberapa keratan tiup straw lut sinar berisi kristal disyaki dadah jenis syabu dengan berat anggaran 53 gram. 2 tas barang kemas juga turut dirampas dianggar bernilai RM12,448. Pada serbuan kedua, seorang lelaki tempatan ditahan di sebuah rumah kedai di Jalan Bulan Sabit Miri dengan beberapa jenis dadah turut dirampas beserta seutas barang kemas dengan anggaran nilai RM11,612. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Miri di Miri. Kesemua suspek direman selama 7 hari bermula semalam dan kedua-dua kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Di Mahkamah Session Kuching, seorang penganggur mengaku tidak bersalah atas 5 pertuduhan kerana mengeluarkan kata-kata jelek ke atas majikannya 4 tahun lalu. Hakim Afidah Abdul Rahman memerintahkan tertuduh yang berumur 45 tahun tersebut membela diri. Tertuduh dikenakan ikat jamin RM5,000 bagi setiap kes dengan seorang penjamin sehingga sebutan semula kes. Selain Hakim Afidah, 3 lagi hakim memberi tarikh sebutan semula kes pada hari yang sama. Bagi setiap pertuduhan, tertuduh berdepan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 dan penjara setahun. Kes akan disebut semula pada 4 Julai depan. Dalam pertuduhan terbabit, tertuduh dikatakan telah menghantar 5 pesanan ringkas SMS yang jelek sekitar Jun hingga Disember 2019 kepada bekas majikannya di sebuah agensi telco. Susulan itu, 1 laporan polis telah difailkan dan tertuduh telah dirujuk di bawah Seksyen 233-3 Akta Komunikasi 1998. Logo dan tema Hari Kebangsaan serta Hari Malaysia 2023 akan dilancarkan serentak pada Sabtu ini melibatkan 3 lokasi iaitu di Kuala Lumpur, Kota Kinabalu dan Kuching, Sarawak. Timbalan Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Sarawak Aziz Abdul Rahman berkata pelancaran logo dan tema bagi kedua-dua sambutan itu dibuat lebih awal bagi membolehkan semua pihak membuat persiapan rapi. Selain penyertaan jabatan-jabatan kerajaan, kedua-dua sambutan tersebut juga turut melibatkan kolaborasi pihak swasta serta badan-badan bukan kerajaan. Di Kuala Lumpur, pelancarannya akan disempurnakan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadhil bertempat di Taman KLCC. Beliau merupakan pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Manakala di Kuching akan dirasmikan Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi yang juga Menteri Bertanggungjawab bagi sambutan Hari Malaysia 2023 di peringkat negeri Sarawak. Majlis pelancaran itu nanti akan disiarkan secara langsung di TV1. Aziz berkata demikian pada temu bual bersama Sarawak FM di Kuching. Salah satu inisiatif Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Miri ialah program Food Bank Siswa, iaitu membantu golongan siswa-siswi anak-anak golongan berpendapatan rendah B40 yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan barangan keperluan harian. Ketua Cawangan Pejabat KPDN Cawangan Miri, Jo Azmi Jamil dalam kenyataan media memaklumkan program tersebut merupakan kerjasama dengan rakan strategik kementerian itu untuk menyantuni golongan yang memerlukan. Sebanyak 150 bakul makanan, 45 kotak makanan kering, 12 unit air minuman dan 100 paket minyak masak diserahkan kepada siswa dan siswi dari golongan B40 di Institut Latihan Perindustrian Miri. Simbolik penyerahan Food Bank Siswa KPDN Miri diserahkan
diserahkan kepada pengarah ILP Miri Mustal Mahmud. Program pada kali ini disertai oleh 7 rakan strategik KPDN Miri yang bersetuju untuk bersama-sama terlibat di dalam program kementerian untuk membantu golongan yang kurang berkemampuan. Turut hadir penolong pengarah bahagian pengurusan hal ehwal pelajar Muhammad Sayono Sunarti. Baik, paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 26 Mei. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Munawar dan Raja Sufia dalam Selamat Pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani.